Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Banyak persoalan dibangkitkan, apakah dengan persefahaman tercapai kaedah bekerjasama di antara pembangkang Pakatan Harapan dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri itu menandakan satu perubahan peranan masing-masing. Saya ingin jelaskan bahawa peranan kami masih pembangkang. Saya masih mengetuai pembangkang dalam parlimen dan juga luar, memantau dasar, memberi cadangan, mengemukakan pandangan. Tetapi peta politik itu harus berubah, harus lebih matang. Selama ini pengalaman kita sejak merdeka, kalau pembangkang itu sama ada tokoh pejuang kebangsaan besar seperti merhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, itu prosok juga merengkok dalam penjara bertahun-tahun. Dan ini berterusan, ada masa puluhan, ada masa ratusan, ada masa ribuan. Pada ketika itu Akta Keselamatan Dalam Negeri, banyak bila dianggap pembangkang itu dianggap musuh ketat. Ini politik yang kurang matang dan menimbulkan pergeseran, permusuhan pribadi yang tidak berkesudahan. Sebab itu kita menganjurkan naratif dan juga pendekatan politik baru yang lebih matang. Rakyat berhak bersetuju sepenuh dengan kerajaan dan menyokong parti-parti yang bersama dalam kerajaan, atau memilih untuk tidak bersetuju, maka mereka akan menjadi pendukung pembangkang, atau memilih untuk berkecuali. Itu pilihan yang ada pada rakyat. Jadi saya ingin jelaskan bahawa pertemuan ini kebetulan mendesak kerana mampu meredakan suhu politik yang terlalu hangat. Dan kebetulan dalam pertemuan ketua-ketua parti politik dengan Bahdulillah Mahmudah Yenda Pertuan Agong, semangat yang sama disampaikan oleh Yenda Pertuan Agong dan Tuanku Raja Nazrin, timbalan Yenda Pertuan Agong. Kuranglah perbalahan dan cari jalan. Dan sebab kami memilih untuk menerima undangan Perdana Menteri dan mengadakan perbincangan agak terus terang, itu kerana kita tahu bahawa negara sedang menghadapi satu malapetaka wabak COVID-19 yang nampak belum ada kesudahan dan belum ada satu pendekatan yang kita anggap mampu meredakan permasalahan itu. Dan terkait dengan masalah ini adalah keadaan ekonomi. Nah, ekonomi ini seperti mana yang saya tegaskan berulang kali, ia tidak hanya dari angka, dari data, dari indeks bursa saham dan kadar pertumbuhan dan pelaburan. Ini kehidupan rakyat. Dulu kita bercakap soal B40, sekarang M40 pun dah mula terkesan, ramai dah turun jadi B40. Belum pernah dalam sejarah kita, mungkin masa penaklukan Jepun di Tanah Melayu pada ketika itu dan Kepulauan Melayu, yang menyebabkan orang bercakap soal makan ubi dalam kesusahan. Dan sekarang ini ratusan ribu yang atau malah berjuta yang mengharapkan bantuan makanan. Ini yang menyebabkan kami memilih untuk kalau ada kesediaan daripada Datuk Seri Ismail Sabri untuk berbincang, apa salah? Dan kebetulan saya harus akui bahawa perbincangan itu dalam suasana yang sangat baik. Beliau menyatakan apakah boleh dalam perkara yang kita sepakati, COVID-19, kerana kita merasakan perlu ada pendekatan baru yang lebih berkesan. Peruntukan tambahan untuk rakyat 45 bilion yang kita cadangkan, yang Datuk Seri Ismail mengatakan boleh, tapi biar ada kesepakatan. Kemudian kita tambah
jangan ada hanya hemburan wang dan dana begitu besar, tapi apakah kaedah tender, pembelian, kos munasabah, jangan ada ketirisan atau kebocoran, maka harus ada pemantauan. Hal-hal ini dari segi prinsipnya dipersetujui, walaupun perlu dicerakinkan dengan cara terperinci, kerana ini belum pernah berlaku. Ada orang yang sebut ini soal CSA, mengenai confidence, maknanya kita bagi pengakuan jangan ganggu dalam undi percaya, dan bila undi belanjawan umpamanya, tetapi dalam masa yang sama diberi jaminan tentang layanan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Tapi kita bukan berdepan dengan satu kerajaan yang mana minoriti atau majoritinya hilang. Dia masih ada majoriti yang sangat kecil. Maka memerlukan satu kerjasama supaya menjamin tidak ada keluh kesah dan kerisauan untuk meneruskan dengan undang-undang, sama ada pembatalan darurat dan sebagainya. Jadi kita terpaksa berolah suatu perkara yang baru, yang ada secebis dari pengalaman CSA, ada sebagai tentang persefahaman baru. Dan ini yang kita lontarkan. Tetapi kita tekankan kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri mengaku, ya, saya terima peranan saudara masih membangkang, masih memantau, masih mencari apa-apa kelemahan besar, sama ada dasar atau pelaksanaan. Jadi ini tidak berubah. Sebab itu saya tegaskan bila ditanya, saya tidak, bukan kita minta jawatan di situ. Bukan ada rundingan kedudukan. Rundingan itu pertama soal COVID, kedua soal ekonomi rakyat. Dan sekiranya perkara ini dapat disepakati, maka kita boleh beri jaminan, kita akan jamin supaya kerajaan itu agak stabil. Dan Perdana Menteri dan Barisan Jemaah Menteri yang kita harap akan lebih berwibawa, dan kita suarakan janganlah ambil tokoh-tokoh yang nyata prestasinya sangat lemah, ya, asalkan ambil allowance dalam keadaan orang susah, itu kita suarakan. Tetapi keputusan Perdana Menteri, kita hanya suarakan keresahan rakyat tentang perkara ini. Jadi apakah yang berlaku sekarang? Semalam kita sepakati, kita bersetuju mengambil kira nasihat kepada Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong tentang menyederhanakan politik, mematangkan politik. Jadi sekurang-kurangnya dalam politik kita ini tidaklah umpamanya satu keadaan di mana ada permusuhan yang tajam, sampai ke benci dan mengheret orang, menggunakan jentera kerajaan, polis dan SPRM. Kalau besarlah soal lain, tetapi seperti mana kita tahu dalam berlaku, termasuk tokoh-tokoh besar dulu yang masuk, ya. Dan kita dah baca buku-buku dulu, ya. Kalau sudah baca, ada seorang Menteri Pertanian yang sangat berjasa kepada petani-petani nelayan pada itu, almarhum Aziz Ishak, yang tulis buku mengenai tamu istimewa, special guest, dicampakkan ke penjara ataupun dalam tahanan politik pada masa tersebut. Ada buku yang ditulis oleh Profesor Syed Hussein Ali, Dua Wajah, tentang pengalaman di dalam tahanan. Kita tidak perlu ulangi ini semua, ya. Tambah keadaan sekarang, perubahan cepat. Dulu, ya, 2 tahun yang lalu, Datuk Seri Ismail Said Ketua Pembangkang. Hari ini dia Perdana Menteri. Jadi bila ada jawatan itu, kita harap dia pegang dengan amanah, dengan pertanggungjawaban, dan bukan untuk menonjolkan kuasa dan menekan rakyat, seperti mana yang pernah kita saksikan dalam banyak kes sebelum ini.